Sekiranya orang-orang yang ada jawatan, orang yang kaya, tahu betapa nikmatnya hidup kita ini qana'ah, nescaya mereka akan ambil pedang, mereka akan bunuh kita, dan mereka hendak ketenangan macam kita. Mereka rasa dengan jawatan, kekayaan salah, sehingga ke akhirnya mereka tak menemui ketenangan. Tak, sudah. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulin karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang ingkar dan banyak maksiat kepada Allah, walaupun sedemikian muamalah ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu serba banyak kekurangan, masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kenikmatan di atas muka bumi Allah. Khusus Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga majlis seperti ini ataupun amalan kebaikan seperti ini diistiqamah oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga moga-moga kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan amal sebegini ataupun cita-cita kita iaitu husnul khatimah. Moga-moga sedemikian, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung pada pengajian 40 hadis tasawuf. Alhamdulillah, edisi sebelum ini telah kita menyentuh pada hadis yang ke-8, iaitu bab berpada dengan dunia dengan yang paling sedikitnya dan tidak digalakkan bercampur dengan orang-orang kaya. Mengenai pembahasan tidak digalakkan bercampur dengan orang-orang kaya, seperti mana pada hadis iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah ketika bercampur dengan orang-orang kaya. Kita dah bahas sebelum ni apa bahayanya duduk menyertai perhimpunan bersama-sama dengan orang yang kaya. Sebaliknya, sebaiknya kita berhimpun duduk bersama dengan orang-orang saleh ataupun dengan orang-orang alim. Mengenai pembahasan sebaliknya, baik kita duduk dengan orang-orang saleh ataupun dengan orang alim, dengan para alim ulama. Di sini ada beberapa pembahasan, iaitu terdiri daripada 13 pembahasan. Yang pertama, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama tabi'in yang masyhur, seorang ulama tabi'in yang begitu alim, sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar ucapan ataupun untayan nasihat yang dilontarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata, siapa yang ucapkan nasihat tersebut, maka orang mengatakan, ya Ummul Mukminin, wahai isteri baginda radhiyallahu anha, bahawasanya untayan nasihat tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawasanya dakwahnya tersebut, kata-katanya tersebut seperti pembicaraan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditahnik oleh, dibelah mulut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah telah disusui oleh Ummul Mukminin,
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Maka ulama mengatakan dua orang yang berkat ini yang keluar daripada tubuh mereka tersentuh di lidah Imam Hasan Basri ketika kecil sehingga memasuki di dalam badannya, maka kerana keberkatan itu, maka ketika dewasa lidah tersebut digerakkan untuk menyampaikan dakwah, maka dakwahnya adalah seperti dakwah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana pandangan ulama atau tabi'in yang lain mengenai majlis ilmu atau kata-kata nasihat atau peribadi Imam Hasan Basri akan kita sebut nanti bab ini juga, tapi agak bawah sekejap lagi akan datang. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, boleh kita katakan seorang tabi'in yang begitu zuhud lah, boleh kita katakan juga. Nah, Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, fahami betul lah, Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala berkata, seisi dunia dalam keadaan gelap gelita. Saya ulangi balik, Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, seisi dunia dalam keadaan gelap gelita, kecuali semua dalam keadaan gelap gelita kecuali majlisnya para alim ulama. Ini kata Imam Hasan Basri. Saya ulang balik, saya suka ayat ni. Saya ambil poin ayat-ayat yang agak penting, lain penting juga, tapi agak penting sebab banyak sangat. Ini di antaranya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seisi dunia dalam keadaan gelap gelita kecuali hanyalah majlis para alim ulama. Nah, perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ini bersesuaian atau bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, bermafhum, baginda bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia dan Allah Subhanahu wa taala melaknati dunia dan segala isinya. Allah Ta'ala menciptai dunia dan Allah melaknati segala kandungan isi di dalamnya, kecuali ketiga ini sahaja tak kena laknat Allah, lain semua kena laknat Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah sentiasa kekalkan kita, atau Allah Ta'ala sentiasa pilih kita dalam keadaan tiga golongan ini. Pertama adalah ahli zikir. Ini ahli zikir tak akan kena laknat Allah. Yang kedua adalah orang yang belajar akan ilmu. Orang yang belajar ilmu tak kena laknat Allah. Yang ketiga adalah orang yang mengajar akan ilmu. Ketiga-tiga ini tak akan kena laknat Allah sekiranya mengkondisikan diri atau menempatkan diri pada selain pada ketiga-tiga ini. Kita kena fahami, kita perlu sedar kita berada pada laknat Allah. Kalau mati, fahamlah kita bahawasanya mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta husnul khatimah pada Allah, tapi perbuatan kita su'ul khatimah, bodoh tu nama dia. Nah, bersesuaian dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seisi dunia kesemuanya dalam keadaan gelap pekat, gelap gelita, kecuali hanya majlis para alim ulama. Ini memahamkan kita bahawasanya ahli zikir pertama yang kita hadis Nabi SAW sebut adalah orang yang melakukan amalan kebaikan, orang yang melakukan amalan kewajipan, orang yang tak melakukan maksiat, dia disebut sebagai ahli zikir. Yang kedua adalah orang yang belajar akan ilmu. Yang ketiga adalah orang yang mengajar akan ilmu. Maka sentiasalah, moga-moga Allah bantu kita sentiasa disibukkan dengan tiga-tiga ini, dan mati pun dalam keadaan disibukkan dengan tiga begini. Amin ya rabbal alamin. Maka memahamkan kita kat sini betapa manfaat, betapa mustahak, betapa pentingnya menghadiri majlis para alim ulama. Sambung. Maksudnya majlis para alim ulama, sebaliknya tu majlis perhimpunan orang-orang kaya lah, maksudkan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manakah sahabat kami yang terbaik?
ataupun manakah teman kami yang terbaik, atau boleh kita ertikan manakah kawan kami yang terbaik, siapakah? Sahabat tanya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila melihat wajahnya, iaitu sahabat kamu atau kawan kamu, teman kamu, membuat kamu ingat kepada Allah. Nah, itu sahabat baik. Tengok muka ingat kepada Allah, bukan tengok muka ingat duit, tengok muka ingat bisnes, bukan tengok muka ingat marketing, bukan. Tengok muka ingat kepada Allah Ta'ala. Sambungan hadis, ucapannya, iaitu ucapan kawan kamu tersebut, menambahkan ilmu kamu, dan amalannya yang dilakukan menyemangatkan kamu untuk meraih akhirat. Hadis riwayat Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala. Saya ulang hadis ni balik. Hadis ni pun bagus juga. Sahabat tanya pada baginda, siapakah kawan kami yang terbaik? Ciri-ciri kawan kami yang kami nak pilih lah, boleh katakan macam tu. Maka baginda menjawab sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat wajahnya membuat kamu ingat kepada Allah, ucapannya menambahkan ilmu kamu, dan amalannya kamu tengok, kamu jadi semangat untuk meraih akhirat. Maka di sini yang ketiga, berdasarkan hadis di atas tadi nombor 2, apa poin dia kita boleh ambil? Yang poin seterusnya yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa menemui kawan yang saleh, kawan yang mengajakkan dia kepada Allah, maka pegang eratlah kawan tersebut, kerana melepaskannya itu amat mudah. Sekiranya dilepas, susah mencari ganti kawan sepertinya. Berdasarkan hadis tadi, boleh kita ambil syarah ni lah, kupasan pada hadis tersebut. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sekiranya kamu menemui atau memiliki teman yang mengajak kamu kepada Allah, bukan pada kekayaan, bukan kepada jawatan, mengajak kamu kepada Allah, maka pegang eratlah kawan tersebut, kerana melepaskannya itu mudah. Melepaskan hubungan, jauh hubungan dengan dia itu mudah. Sekiranya kamu terlepas pada hubungan tersebut, mencari ganti kawan seperti itu agak susah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan atau Allah Ta'ala hantarkan kawan-kawan kepada kita seperti mana Allah Ta'ala hantarkan sahabat-sahabat membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita menjadi kawan seperti hadis di atas. Jangan orang tengok kita ingat neraka lah, tengok kita dia ingat neraka, tengok kita dia ingat maksiat, tengok kita ni macam-macam ilham untuk maksiat tu masuk kepala otak. Janganlah. Moga-moga kita menjadi orang yang apabila orang melihat kita, orang ingat kepada Allah, kan? Orang tengok kita, orang duduk dengan kita, percakapan kita menambahkan ilmu padanya. Imam Syafi'i rahimahullah mengata, taklah aku berbicara, Imam Syafi'i sebut, taklah aku bercakap dengan satu orang melainkan aku ingin dia mendapat ilmu seperti mana ilmu itu Allah kurniakan padaku. Nah, sembang dia tu jadi sembang akhirat. Dan juga amal ibadah, orang lain, orang tengok amal ibadah kita, pakai orang lain pula semangat dalam mengejar akhirat. Maka saya dah sebut dah dalam edisi sebelum ni, kalau ada 3 orang kawan yang ajak kepada bisnes kekayaan, maka letaklah 6, 7, 8 orang, 10 orang kawan yang mengajak pada akhirat supaya dia lebih ke arah akhirat berbanding dunia. Jangan 3-3, jangan. Dia punya tarikan dunia tu lagi kuat, tak boleh. Dia mesti kena lebih. Sambung yang seterusnya. Ramai orang menghadiri pengajian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hanya sedikit sahaja yang mencatat ilmu daripadanya, sementara yang lain hanya memperhatikan akhlak dan kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. So, banyak tu tengok kepribadian, tengok muka, tengok akhlak, itu lebih banyak berbanding orang yang tulis ilmu. Orang yang duduk kuliah dia ambil ni, dia kata saya menghadiri majlis ilmu,
majlis ilmu, mana-mana ustaz. Saya tak tulis. Sebab apa tak tulis? Saya ambil macam orang yang duduk dalam majlis Imam Ahmad bin Hanbal yang hanya tengok saja. Ambil akhlak, ambil keperbadian. Saya tak tulis lah. Tapi sebaliknya tulis lah. Kan zaman tu dah zaman banyak ulama. Beza dengan zaman sekarang ni. Nak bagi tahu Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Imam Syafi'i rahimahullah, begitu baiknya yang ada kebaikan pada diri Imam Ahmad bin Hanbal sehingga orang tu hanya duduk saja, tak tulis ilmu, hanya duduk nak tengok saja kerana ada pengaruh kepada hati. Sambung Yunus bin Ubaid rahimahullah. Ni satu zaman ataupun sahabat kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tadi yang kita sebut tu. Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, apabila Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala datang, kami lihat dia datang bagaikan bangkit dari kuburnya. Kami tengok dia ni macam dia datang pada kubur, seolah-olah dia baru lepas daripada siksa kubur. Muka dia tu sedih sangat. Apabila dia rahimahullah duduk bagaikan orang yang akan ditebas pada batang lehernya. Punya dia takut, orangnya takut macam tu. Dan apabila diingatkan tentang neraka, seakan-akan neraka hanya diciptakan untuknya. Pada satu riwayat pula sebut, kami lihat Imam Hasan Basri tu tak ada waktu untuk seronok, tak ada. Kami tengok dia sedih saja. Sehingga nanti kita tengok setelah ni ucapan, nanti ada orang tu kalau hati dia keras, dia datang tengok saja, atau dia balik. Dia rasa hati dia keras, so dia hanya tengok Imam Hasan Basri, pop dia balik. Sehingga hati tu kesan betul mendalam kalau lihat wajah Imam Hasan Basri. Tak payah dengar nasihat, tak payah tengok perbuatan, tengok muka sudah cukup dah. Allah, alangkah beruntungnya kita tu seperti Imam Hasan Basri. Moga gitu, amin. Amin. Sambung. Asy'ath bin Abdullah rahimahullah, salah seorang sahabat Hasan Al-Basri rahimahullah menuturkan, jika kami memasuki kediaman Imam Hasan Al-Basri, ketika kami keluar daripada sana, kami merasakan dunia tak ada erti lagi dalam hidup kami. Majlis macam ni kena datang. Majlis yang supaya datang majlis kemudian keluar rasa dunia tu dah tak ada nilai. Hadir tu, jangan hadir majlis yang datang majlis, sebelum datang pun kita rasa dunia dah wah, Masya Allah. Bila datang keluar rasa lagi dunia lagi Allahu Akbar lagi. Oh, tu jangan. Tapi sebaliknya cari ilmu seperti mana disampaikan oleh Imam Hasan Basri, sehingga Asy'ath bin Abdullah, sahabat rapat juga kepada Imam Hasan Basri, kata kalau kami masuk rumah Imam Hasan Basri, kemudian kami keluar, kami dah rasa dunia tu dah tak ada nilai dah. Sebenarnya kena datang ilmu majlis seperti orang yang disampaikan ilmu seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Belajar ilmu fiqah, alhamdulillah terbaik. Ilmu tauhid, alhamdulillah terbaik. Hadis, tafsir dan sebagainya terbaik. Tapi masa yang sama diperhatikan bagaimana soal fikiran dan hati, hubungan kita dengan Allah. Sambung. Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, apabila seorang melihat Hasan Al-Basri rahimahullah, pastilah dia mendapat manfaat darinya walaupun tanpa melihat perbuatan ataupun mendengar ucapan daripada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang seterusnya adalah perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai dakwah atau pesan nasihat Imam Hasan Basri rahimahullah yang seperti saya sebutkan tadi. Sambung. Ja'far bin Sulaiman rahimahullah berkata, ketika hatiku terasa keras, aku segera pergi melihat wajah Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Begitu sahaja aku melihat wajahnya, terus aku menangis seperti orang yang anaknya dalam keadaan meninggal. Dia jumpa Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' di antara kata nasihat dia, kalaulah dosa tu mengeluarkan bau yang busuk, maka orang paling manusia akan jauh diri daripada akulah, sebab aku ni banyak maksiat. Kalaulah maksiat tu mengeluarkan bau yang busuk, orang yang paling banyak akan menjauhkan diri daripada ahli maksiat siapa? Diriku. Itu di antara kata nasihat Sayyidina Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Tabi'in. Muhammad bin Wasi' dia meninggal lambat sikit berbanding meninggal Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nak bagi tahu pengaruhnya kepada hati, kepada fikiran, melihat wajah orang alim, orang saleh,
Dan kalau mungkin melihat perhimpun seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah berhimpun, duduk, bergaul dengan orang-orang kaya, kerana peranan kepada hati dan fikiran, soal keduniaan saja. Tapi beza kalau pengaruh duduk bersama alim ulama yang hakiki, yang muhtaqiq, yang betul diterima oleh Allah, sehingga tu ada melihat saja tu ada pengaruh pada fikiran, kepada hati dan muamalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Imam Malik bin Anas, imam mazhab, ada seorang lagi Imam Malik bin Dinar kan. Ini Imam Malik bin Anas rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik rahimahullah berkata, setiap kali aku merasa hatiku keras, ni dah orang alim lah ni, dah orang alim dah, tapi tengok kata ni macam mana. Setiap kali aku merasa hatiku keras, akan kutemui Muhammad bin Munkadir rahimahullah. Setelah memandangnya sekali sahaja, jiwaku langsung terasa dinasihati selama beberapa hari. Pada Imam Malik ni dah banyak ilmu dah ni, masya-Allah. Fuqaha, mazhab, alim, zuhud, semua adalah ilmu. Imam Malik, anak murid tu masya-Allah Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Malik bin Anas, sekiranya hatiku dalam keadaan keras, maka aku jumpa Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah radhiyallahu ta'ala, menyebabkan aku tengok tu masya-Allah seolah-olah dia menasihatiku dalam beberapa hari punya kesan sampai ke hatiku ni, masya-Allah. Sambung. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, sekali majlis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kuhadiri lebih terkesan pada hatiku berbanding melakukan amalan baik selama 1 tahun. Masya Allah. Yang penting menghadiri majlis ilmu yang dalam keadaan sedemikian. Nah, yang seterusnya adalah kisah-kisah kepimpinan Al-Amirul Mu'minin Ammar bin Abdul Aziz. Ammar bin Abdul Aziz duduk dalam satu majlis orang alim, sehingga setelah menghadiri majlis orang alim ni, kemudian balik minta kepada pembantunya supaya ambil wang Baitul Mal yang begitu banyak diberikan kepadanya. Sehingga orang kata, ya Amirul Mu'minin, bukankah kamu satu orang yang berhati-hati nak keluarkan duit daripada Baitul Mal? Sayyidina Ammar bin Abdul Aziz rahimahullah satu hari nak pergi bilik air. Kemudian nak pergi bilik air, nak mandi di tempat umum. Maka orang yang jaga tandas tersebut kata bilik mandi, ya Amirul Mu'minin, kenapa Tuan Khalifah datang di tempat yang umum? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, tak apalah, semua tempat sama je aku nak pergi. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, wahai yang menjaga tempat kawasan ni, boleh tak berikan aku sedikit wang supaya aku ni nak beli kayu, aku nak bakar, kemudian aku panaskan air, kemudian aku nak mandi. Sekiranya kamu tak bagi, tak apa, air sejuk, aku mandi, aku mati pun tak apa, sebab saya tak ada duit ni, tolong. Ini siapa ni? Umar bin Abdul Aziz, khalifah, tak ada duit. Alah, zaman tu pun murah juga. Bukan kata zaman tu kayu tu mahal, kata tak, murah juga. Nak kata tak ada duit. Sehingga akhirnya dia kata, tak apalah saya hutang. Dia kata, tak apalah wahai khalifah, tak apa, saya bagi percuma je. Ini kehati-hatian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sehingga orang tersebut kata, tak apalah, ambil wang Baitul Mal. Nanti kan engkau nak hutang aku, kau nak bayar juga, bayarlah balik kepada wang Baitul Mal. Oh, macam tu saya tak mau. Ni kehati-hatian yang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Hati-hati. Tapi kalau tuan, kata orang, kata pembantunya, tapi tuan khalifah hadir majlis orang alim ni, balik nak ambil wang Baitul Mal, nak bagi dia, ya sebab dia mempengaruhi hatiku. Orang macam ni kalau dipimpin oleh rakyatku, dia akan mengubah fikiran hati rakyatku supaya hidup lebih bersederhana, memikir soal akhirat, mengeluarkan dunia daripada hati. Macam ni punya orang alim kena tarbiyah rakyat ni. Aku suka macam ni. Maka orang macam ni, aku yakin rakyat akan redha kalau berikan duit pada orang macam ni. Kisah yang seterusnya adalah kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Satu hari datang utusan pemerintah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya sebut banyak kali kan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Baru-baru di Puncak Jalil pun saya sebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri kan letakkan syarat hanya orang fakir saja boleh duduk untuk guru kepada Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk dalam kediaman rumah dia. Kemudian pembantu datang, kemudian beritahu, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri,
utusan daripada raja datang supaya kamu menghadapnya di istana. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Tunggu dulu, saya tulis surat ni tolong bagi kepada pembantu tuan raja atau utusan tuan raja. Imam Sufyan Ats-Tsauri tulis, dah bagi. Pembantu tu baca, Assalamualaikum daripada Sufyan Ats-Tsauri, faqir ilallah, sekiranya kamu dapat akan tulisan aku ni, tolong kau berikan kepada raja engkau dan suruh dia yang datang pada aku, bukan aku datang padanya. Dapat pergi, dia pergi bawa jumpa tuan raja. Besok tuan raja datang, khadam atau khadim pembantu Imam Sufyan Ats-Tsauri datang. Syekh, memang raja tu datang. Oh, raja dah. Kita kalau raja datang, raja datang. Tunggu macam mana? Dah. Oh, baik. Ni sini kertas aku tulis. Tulis. Sampai ke tuan raja punya tangan. Wahai tuan raja yang dirahmati oleh Allah, sekiranya telah sampai surat ni pada engkau, biarlah engkau sahaja masuk seorang. Sekiranya kau masuk, sekiranya pembantu kau nak masuk, bismillah boleh balik ke istana kau. Pembantu tak boleh ikut. Dah dia masuk raja seorang, dia tak masuk tanpa pembantu. Kemudian dia duduk. Kemudian kata raja, sebenarnya saya nak tanya, bukan apa pun, saya nak tanya urusan agama je. Sebab tu saya panggil kamu datang ke tempat saya. Tapi bila saya datang ni, saya rasa gerun lain macam pada engkau. Kenapa? Ada apa engkau ni? Rasa engkau ni wibawa sangat. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Apakah bukan ada orang alim pernah bertemu dengan engkau? Ada. Imam Sufyan bin Uyainah, selalu saya ajak dia datang kat istana saya, tapi tak rasa pun gerun. Kerana dia datang kepada engkau, sedangkan serayaknya engkau yang datang pada orang alim, maka kerana engkau datang kepada orang alim, maka Allah mencampakkan kegerunan kepada orang yang ahli ilmu yang sebenarnya. Sepatutnya kau rasa betul lah, kau rasa tu. Barang siapa tak duduk di hadapan orang alim, tak rasakan kegerunan, wibawa, kehormatan, sebenarnya dia belum sampai pada selayaknya duduk di hadapan orang alim. Akhirnya tanya soal jawab, dah raja tu pun balik. Sebenarnya bukan kita yang datang, mereka yang datang. Dan jangan ada apa-apa hajat kepada orang-orang kaya. Hari itu saya beritahu kan, Abu Hazim rahimahullah mengatakan, kalau kita mendatangi orang kaya atau orang ada jawatan, kita membesarkan diri mereka. Tengok orang agama perlu kepada saya, akan menjadi mereka jadi sombong. Sebenarnya mereka lah perlu kepada ahli agama. Kisah yang seterusnya adalah kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Ada lagi dua cerita lagi. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Naim Al-Asfahani rahimahullah, Al-Hafiz rahimahullah, beritahu mengenai kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Satu hari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah masuk masjid. Kemudian masuk masjid, ada perhimpunan jemaah yang berkumpul tengah bersimbang. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah duduk dalam majlis ilmu tersebut. Dia kata, astagfirullah, aku sangka pada perhimpunan ini adalah perhimpunan yang sembang soal akhirat, tapi ini sembang soal keduniaan. Telah menghampakan perasaanku, seolah-olah seperti hujan yang ku datang pada tempat yang teduh, ternyata tempat tu pun terbocor juga dia punya atap atasnya, sehingga Abu Muslim Al-Khawlani dalam keadaan keluar daripada masjid tersebut. Kena fahamkan bahawasanya pentingnya apatah lagi duduk dalam masjid tu, lagilah kena fikir soal akhirat. Yang seterusnya adalah pentingnya menghadiri majlis ilmu. Dua riwayat Imam Suyuti meriwayatkan. Yang pertama, orang berdua jalan, kemudian satu orang masuk pasar, kemudian dia nampak satu orang pemuda. Dia kata, wahai pemuda, jomlah kita masuk dalam sekarang ni, dua-dua kemudian kita zikir kepada Allah Ta'ala, biar pertemuan kita ni ada manfaat. Dia kata, sebenarnya aku nak ke ke situ tu, tapi tak apalah, jomlah kita zikir bersama-sama. Kemudian mereka zikir sebentar, kemudian dah balik dah. Pertemuan tu dah tak ada dah. Kemudian akhirat, orang yang panggil ni ada dalam syurga. Dia tengok, kamu ni ada dalam syurga juga. Kenapa kamu berada dalam syurga? Apa amal yang Allah ampuni? Kamu ingat tak kamu panggil saya masuk dalam pasar, zikir bersama-sama ke pasar lalai, orang lalai? Kerana amalan itu Allah gugurkan seluruh dosa-dosa saya. Dan Allah Ta'ala ketepikan seluruh gugur dosa saya, dan Allah jadikan saya sebagai ahli syurga kerana amalan tersebut punya pasal. Maka pentingnya ada kawan yang baik, yang mengajak ke arah kebaikan, kerana itulah akan menjadi kebaikan di akhirat kelak. Seterusnya adalah seperti hadis yang saya sebut hari itu,
seorang Allah Ta'ala memerintah udkhulu finnar, masuklah kamu ke dalam neraka. Ketika dia jalan nak ke neraka, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan malaikat supaya tanya dekat dia, pernah tak dahulu dia menghadiri majlis ilmu? Kalau dia pernah menghadiri majlis ilmu, maka perintahkanlah dia bahwasanya aku ampun dia dan aku suruh perintah masuk syurga. Maka dia kata saya tak pernah pun. Kemudian malaikat balik pula pada Allah. Allah suruh tanya pula, malaikat tanya kepada dia, ada tak hati dia tu cinta kepada orang alim, ahli ilmu? Dia kata tak ada juga. Tanya pula kepada dia, apakah dahulu di dunia dia pernah berkhidmah kepada orang alim, bagi minum entah memudahkan urusan, bagi makan, wallahu alam? Dia kata tak pernah. Pernah tak dia tu duduk satu qaryah yang ada orang alim? Dia kata tak ada. Apakah nama dia ada mirip-mirip lebih kurang sama dengan orang alim? Dia kata tak ada juga. Maka tanya pula akan dia, apakah dahulu di dunia dia ada seorang kawan-kawan dia yang suka pada orang alim, menghadiri majlis ilmu orang-orang alim? Ada. Maka akhirnya kerana itulah alasan Allah ampun dosa dia dan Allah memerintahkan dia menuju kepada syurga. Hadis ini memahamkan pada kita betapa penting terlampau sangat memiliki perhimpunan dalam majlis ilmu dan memiliki sahabat yang orang alim. Boleh jadi kerananya dapat syafaat kita di akhirat kelak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa beri kekuatan untuk kita menghadiri majlis ilmu, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita kawan yang baik kepada orang lain, dan moga-moga Allah Ta'ala juga hantarkan kawan-kawan yang membantu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama. Dan di akhirat semua akan jadi permusuhan nanti di antara kawan dengan kawan. Awan ada jawatan, ada semua akan musuh nanti, melainkan at-taqwa, kawan yang memiliki takwa. Kawan macam mana? Kawan yang kita sebutkan pada hadis yang tadi. Moga-moga kalau ada kawan-kawan yang sentiasa ajak kebaikan, moga-moga kawan tu hubungan kawan tu sentiasa terjalin, walaupun ada salah faham tetap dieratkan hubungan tersebut. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, barang siapa ada selisihan faham membuat dia terasa, maka letakkan 70 alasan sebab untuk memaafkan dia. Mungkin dia tak nampak kot, mungkin dia tak sengaja kot, tapi mungkin dia tak tahu kot, dia tahu, mungkin dia ni buat-buat tak tahu kot, bukan buat-buat, mungkin cari satu alasan sampai 70 sehingga memaafkan kesalahan, memikirkan tetap ada hubungan tersebut. Kerana syaitan akan berusaha untuk memecah belahkan baiknya satu orang hubungan kawan dengan kawan lain dalam keadaan bekerja sama untuk membaikkan hubungan dengan Allah. Setan dia tak boleh duduk senyap dengan hubungan tersebut. Seperti mana syaitan akan usaha supaya seorang lelaki menjatuh talak kepada isteri dia, begitu juga syaitan akan usahakan hubungan kawan yang rapat pada kawan akhirat nanti untuk ada perselisihan faham sehingga jadi berkelahi, jadi gaduh nanti. Moga Allah Ta'ala membaikkan hubungan kita dengan Allah, dan Allah Ta'ala baikkan hubungan kita dengan sesama kita. Sambung. Amin. Nah, hadis yang ke-9. InsyaAllah kita penting loh. Ada kawan-kawan macam ni Abang Awi. Penting. Nanti selamat kubur kita nanti insya-Allah nanti. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil qanaa'ah. Bab pada menyatakan perihal qanaa'ah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, kau mempunyai keperluan yang mencukupi untuk dirimu, tapi kau tetap meminta sesuatu yang boleh menyebabkan kau menjadi zalim angkuh. Wahai anak Adam, sebenarnya keperluan yang cukup tu dah cukupkan kamu, tapi kamu nak minta satu benda yang menyebabkan kamu zalim. Kamu zalim tu maksudnya kamu menjadi angkuh. Sebenarnya cukup-cukup tu dah cukup. Kenapa nak banyak? Kerana nak belagak kadang. Kenapa nak tunjuk, kena lawan dengan kawan? Tak boleh, ni kawan saya muda daripada saya, takkan saya yang berumur sikit daripada dia, malulah nanti apa orang cakap nanti. Wahai anak Adam, kau tidak qanaa'ah, tak merasa cukup dengan yang sedikit dan tidak kenyang puas dengan yang banyak. Wahai anak Adam, jika kau berpagi-pagi dalam keadaan jasad yang sihat, hati yang aman dan mempunyai makan yang cukup pada hari tersebut, maka binalah salah dunia. Ataupun maksudnya
kesemuanya nikmat tu ada pada kamu lah. Maksudnya dunia tu dah jadi hak milik kamu. Binasa dalam dunia, tak ada apa dunia tu bagi kamu. Kerana pada hari tersebut kamu sihat, hati kamu dalam keadaan tenang, ada makan yang cukup pada hari tersebut, dah cukup lah kehidupan. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat yang paling tenang. Nanti kita akan baca ni asar rasanya saya, bukan hadis atau asar, lagi kita akan sebut mengenai orang yang ada qanaah tu, hidup dia siapa pun tak boleh lawan ketenangan. Saya sebut tadi tu Syekh Ibrahim Ibn Adham rahimahullah, Tengku anak sultan. Di antara kalimat yang saya suka adalah Ibrahim bin Adham selalu kata, saya ni tengku, anak sultan, anak raja. Kenapa manusia mencari wang yang banyak? Saya tu tengku, duit banyak, tapi saya lari daripada tu kerana tak ada ketenangan. Pelik kamu pula mencarinya. Saya tengku, anak sultan, saya dah pernah duduk istana bertingkat-tingkat luas. Saya lari dari rumah saya kerana tak ada ketenangan. Pelik pula manusia mencari bangunan rumah sebegitu. Dan siapa memasukinya tak akan ada ketenangan di dalamnya. Boleh percaya lah? InsyaAllah lah. Dah tahu ilmu ni, cari. Itu jahil betul tu. Jahil kalau diterjemahkan kasar lah, biar Arabkan lah. Ini qanaah. Ibrahim bin Adham satu hari musafir dengan kawan-kawan dia beberapa orang. Perawi ni, riwayat cerita ni pembantu pada Syekh Ibrahim bin Adham, orang yang berkhidmah kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Dia kata satu hari kami ni jalan, satu kumpulan ramai orang alim di dalamnya. Kemudian masuk di dalam hutan, kami rehat. Kemudian ada kecil punya sungai. Ibrahim bin Adham rahimahullah masuk dekat sungai itu, kep air, kita panggil kep lah. Ni ada air sungai, puk kep air, bismillah minum. Kemudian kep kali kedua, bismillah, alhamdulillah. Lagi bismillah, alhamdulillah, 3 kali. Kemudian Imam Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah datang pada pertemuan perhimpunan itu dan mengatakan, sekiranya para raja, sekiranya orang-orang yang ada jawatan, orang yang kaya, tahu betapa nikmatnya hidup kita ini qanaah, nescaya mereka akan ambil pedang, mereka akan bunuh kita, dan mereka hendak ketenangan macam kita. Nescaya mereka akan cemburu dengan ketenangan kita. Nescaya mereka akan tebas kita dengan pedang, mereka bunuh kita, dan mereka nak ketenangan macam ni. Sahabat kepada Ibrahim bin Adham, masyhur juga, lupa nama, mengatakan, dia Ibrahim, sebenarnya mereka pun nak tenang juga, tapi mereka menempuh jalan yang salah untuk mendapat ketenangan. Mereka tempuh jalan yang salah. Mereka rasa dengan jawatan, kekayaan, pakaian, kenderaan salah, sehingga ke akhirnya mereka tak menemui ketenangan. Tak sudah, dan mati pun dalam keadaan hati yang tak tenang. Lagi susah, cari duit susah, nak cari kemasyhuran hidup tak tenang, nak cari orang hormat kita tak tenang, sehingga mati pun tak tenang, susah juga, rugilah macam tu. Maka sekiranya orang-orang lain tahu betapa qanaah itu tenang hidup kita, nescaya mereka akan tebas kita dan mereka nak hidup seperti kita. Tapi orang akan tanda soal lah, iya ke boleh macam tu? Iya ke hidup senang boleh tenang nikmat? Iya ke tak ada masalah? Ya ke isteri boleh duduk dengan kita dengan macam tu? Try lah dulu. Boleh ke? Ya ke? Nikmat ke? Hati tu rasa tenang ke? Tapi itulah qanaah tu. Sekiranya Allah buka hijab qanaah tu, bagaimana tenangnya hati, maka semua akan hidup dalam keadaan qanaah. Masalahnya qanaah, rahsia Allah yang diletakkan Allah kepada hati-hati hamba yang dipilih oleh Allah, sehingga ada daging kat situ, ada darah, ada tulang, ada kulit, sehingga memberi hijab pada pandangan manusia, tak nampak betapa tenang nikmatnya hidup orang qanaah. Wallahi lillahi tallahi billahi, orang yang hidup qanaah, dia punya hidup lebih lagi tenang berbanding orang yang ada pelbagai kekayaan tapi hatinya tak diisi dengan qanaah. Macam mana? Tak boleh nak bagi tahu lah. Benda tu hati nak cakap kot lidah tu macam mana. Tapi tempuhlah tengok, wallahi lillahi tallahi billahi. Ni dah sumpah nama Allah ni, tak ada kena laknat Allah ni. Tempuh jalan dulu.
Kan kata orang kat sembang saja ya ke, orang yang cakap tu lalui, try dulu. Nanti jumpa saya balik nanti. Okey, kita 30 minit. Tak berapa banyak ni. 19. Kemudian kita zikir sikit, kita tutup majlis. Allah, nak berjauhan dengan orang-orang soleh tu sedih saya tu. Musibah tu. InsyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ni pembahasan mengenai qanaah. Saya sebut ni semua poin-poin qanaah. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi saya rasa ni pun dah cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, qanaah ibarat seperti harta simpanan yang tidak akan rosak. Hadis ini nak fahamkan kita, qanaah adalah kekayaan yang tak akan pernah habis, kekayaan yang sentiasa memiliki perasaan yang kekayaan itu sentiasa ditambah oleh Allah. Itu qanaah. Qanaah, perasaan hati yang memiliki ketenangan, diibaratkan seperti kedudukan hati satu orang yang mana kekayaan dia sentiasa bertambah meskipun hidupnya dalam keadaan miskin. Boleh faham? Qanaah adalah kedudukan hati yang tenang seperti orang yang kekayaannya sentiasa ditambah hari demi hari, sedangkan hakikatnya hidupnya tu dalam keadaan hidup yang miskin. Zahir miskin tapi hati macam hati orang kaya. Dia punya hati tu rasa macam hari-hari tambah duit, padahal memang tak ada tambah duit, itulah hidup dia, tapi kedudukan hati dia macam tu. Allah, moga Allah kurniakan qanaah dalam hati kita. Amin. Qanaah adalah orang yang hidup seadanya, tetapi kedudukan hatinya itu ibarat seperti hartanya sentiasa bertambah hari demi hari. Itulah qanaah. Dia hidup dengan seadanya, tapi kedudukan hati dia bukan seadanya. Kedudukan hati dia tu macam hari-hari tambah duit. Try tengok nanti hidup macam tu. Allah. Apa keuntungan qanaah? Orang yang ada qanaah, fikiran untuk kekayaan, harta yang tak ada lah, sebab hati sudah sehari-hari kekayaan kan. Hati orang qanaah sudah ada seolah-olah seperti hari-hari harta dia ditambah. Macam tu lah hati dia. Kita manusia umum, kalau kita kata kita yang ini zuhud tingkatan yang seolah macam habuk zuhud pun tak ada. Hari-hari kalau tambah duit, tenang tak hati? Tenang hati. Itulah kedudukan hati orang qanaah. Meskipun secara hakikat zahir tak ada duit pun, ada duit sikit saja, keperluan saja, simpanan tak ada pun. Saya ulang balik, simpanan tak ada pun, tapi kedudukan hati dia seolah-olah seperti harta dia hari-hari bertambah. Hadza qanaah. Mudah faham? Itu qanaah. Ini sifat bukan sebarangan Allah nak bagi ni. Kerana kadang kehidupan orang sebaliknya. Zahir seolah-olah macam tambah, tapi hati macam orang miskin punya hati. Tak cukup lah. Moga Allah Ta'ala letakkan hati kita sifat qanaah. Amin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Sama pada hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling banyak bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Rawahul Baihaqi. Ini buah hasil qanaah. Orang yang sudah tertanam qanaah akan hasil rasa syukur. Hari-hari ada kekayaan, alhamdulillah, kan gitu jadinya. Alhamdulillah hari-hari masuk, alhamdulillah duit hari masuk, maka ketenangan dia itu menyebabkan dia akan bersyukur dengan Allah. Macam ni qanaah, alhamdulillah, tak mau apa. Dah, hidup tu nak apa? Hati yang tenang, mati yang tenang, dah cukup. Itu yang dia ada. Itulah hadis Nabi SAW. Rawahu Baihaqi. Tafsir qanaah dalam kitab Risalah Qushairiyah beberapa orang ulama. Qanaah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada padanya. Maksudnya qanaah adalah dia tak memikirkan apa yang tak ada kepadanya, dan dia menganggap cukup apa yang ada. Qanaah segi maknanya adalah
Dia tak memikirkan apa yang tak ada kepada dia, dan dia syukur apa yang ada kepadanya, ataupun dia cukup dengan apa yang dia ada, dan dia tak memikirkan mengenai untuk dibanyak-banyakkan. Dia tak fikir. Seterusnya, qanaah juga adalah merasa cukup dengan sesuatu yang ada padanya dan tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak ada kepadanya. Alhamdulillah, syukur. Ditambah pun dia tak menjadi masalah. Maksudnya dia tak akan berusaha untuk memperbanyak, memikirkan macam mana lah nak tambah duit. Tu pening pala tu, hati tak tenang tu. Kalau Sayyidina Ammar mengatakan orang yang memikir mengenai soal dunia itu adalah penyakit, dan ubatnya adalah memikir soal akhirat. Sambung. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, tabi'in, berkata, kemuliaan dan kekayaan akan berkeliling mencari teman. Kemuliaan dan kekayaan akan berkeliling mencari teman. Kemuliaan, kekayaan tu ketenangan lah, boleh diertikan macam tu. Kemuliaan dan kekayaan atau ketenangan akan berkeliling mencari teman, mencari hati. Apabila mereka telah menemukan qana'ah dalam hati satu orang, maka mereka akan menetap dalam hatinya. Kemuliaan, ketenangan tu, aku cari hati orang, yang manalah hati orang tu ada qana'ah. Hati hamba ni ada qana'ah, maka dia akan duduk hati yang ada rasa cukup dengan apa yang ada. Itu seolah-olah hati dia tu hari-hari kekayaan tu, sehingga kemuliaan dan ketenangan zup akan masuk dalam hati dia, sehingga dia menjadi orang yang tenang. Hati dia akan, dia rasa hidup dia tu dah mulia dah. Dia tak perlu hidup macam orang lain pakai kereta yang hebat, tak perlu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi menziarahi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini satu mereka satu level, asyara mubasysyarah bil jannah, 10 top 10 sahabat di jamin syurga. Tu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar Al-Khattab ranking nombor 2. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi gubernur atau menteri besar pada satu daerah, satu kawasan. Maka Sayyidina Umar siapkan kuda dia, kenderaan, kemudian bagi tahu pada pembantunya, kita jalan, awalnya aku kat bawah, aku akan bawa tali kuda, engkau duduk di atas. Saya pembantu. Dah, dia, engkau duduk di atas. Nanti agak-agak 15 minit, setengah jam terbalik-balik. Aku pula di atas, kamu pula di bawah. Ini layanan akhlak yang sungguh terbaik oleh Al-Amirul Mukminin Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita sembang mengenai hari tu, mengenai Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tu, Abu Dzar Al-Ghifari tu buat keliling pagang depan rumah. Sayyidina Umar hantar surat, Abu Dzar, dah sampaikan surat ni pada engkau, jangan letak melainkan terlebih awal, roboh dulu. Aku tak suka, tak boleh. Ketika kekhalifan aku tak boleh. Itu banglokan rumah. Ini kalau pemimpin macam Umar tak boleh, semua tak boleh. Kafir ada duit sekalipun tak boleh, Muslim ada duit pun tak boleh, orang Islam. Nah, kemudian ketika nak sampai dekat tempat Abu Ubaidah bin Jarrah, ada air, kena seberang sungai dulu baru sampai. Maka ketika tu giliran Sayyidina Umar kat bawah. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar ambil slipper, letak celah ketiak. Ini khalifah ni. Seberang air dah sampai. Abu Ubaidah Jarrah datang. Pening dia kata, khalifah ni kalau rakyat di sini tengok engkau lekeh macam ni, habis api. Allah, jagalah sikit standard. Kata Umar marah. Apakah kami dimuliakan kerana kenderaan, kerana pakaian, kerana jawatan? Tak. Kami dimuliakan dengan Islam. Allah sudah berikan Umar Islam, maka cukuplah kemuliaan dengan Islam, yang mana Umar telah kenal kepada Allah. Ini sudah cukup dah. Itu Umar tu. Umar punya hidup kita kata tak tenang, nanti Umar jumpa dia akhirat sepak kita nanti. Umar tu asyara mubasysyarah bil jannah, jangan main-main. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi Nabi minum air, minum sehingga dah penuh air tu. Ada riwayat sebut air susu. Nabi mimpi sehingga air tu keluar kat bulu-bulu rumah. Maka lagi sikit Nabi berikan minum pada Umar. Apa takwil mimpi? Ilmu Allah bagi kat Nabi tu melimpah. Dan yang selebihnya itu diberikan pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu sahabat ketika kuburkan Sayyidina Umar masuk dia lahat, dia nangis. Pasti buat nangis. Abang kau tu, bukan, ni sahabat aku. Habis ilmu tu kubur lah. Habis kita kuburkan Umar, kita seolah seperti kuburkan ilmu. Masya-Allah. Kita baca tarikh atau sirah Sayyidina Umar tu, nangis kalau baca pada awal sampai akhir tu, dengan dia nak bunuh Nabi kan awal tu.
Allah bagi hidayah, dia sayang dengan Nabi, dia jaga khalifah yang begitu zuhud. Oh, mati sedih tu, masya-Allah. Sambung. Ciri-ciri orang yang qanaah adalah orang yang selalu memberikan pertolongan meskipun kekayaan yang ada pada dia sedikit. Itu dia qanaah. Nak tahu ciri-ciri qanaah? Dia memberikan pertolongan pada orang lain meskipun kekayaan dia sedikit. Dia akan bantu orang lain dengan harta meskipun harta dia dalam keadaan sedikit. Itu ciri-ciri sifat orang qanaah. Nah, kekayaan ada sikit, tak mau bagi pada orang, kemudian mengaku qanaah, seimbang lah tu. Sambung, di dalam kitab Zabur diungkapkan orang yang qanaah adalah orang yang kaya meskipun dia serba kelaparan. Dalam kitab Zabur, qanaah adalah orang yang kaya meskipun dia itu dalam keadaan serba kelaparan. Nak fahamkan kita kekayaan itu berada dalam qanaah. Sambung sikit lagi lah. Barang siapa matanya suka memandang kekayaan orang lain, maka dia akan selalu bersedih dan sukar untuk qanaah. Maka jangan pandang kekayaan orang lain, kehidupan orang lain. Qanaah tu akan pecah dalam hati, tak boleh duduk lama nanti. Dah menikmati kehidupan kita, jangan tengok orang lain ni. Maka jangan scroll apa ke Facebook ke IG ke apa, tweet ke Instagram ke, tak payah scroll tengok, oh dia ni macam ni, oh tengok member macam ni, tak payah. Tu qanaah tu susah nanti. Jangan. Supaya qanaah tu dikekalkan oleh Allah, memelihara mata, tak melihat sesuatu kekayaan yang Allah berikan pada orang lain, tak payah. Tak biar dengar, oh kawan kita tu macam kekayaan dia ada cecah berapa ratus dah, ribu, oh sekian. Allah, habis qanaah. Dah sedih hati dengan keadaan diri yang serba sedikit. Itu bukan qanaah. Qanaah dah cukup, merasa cukup. Kemudian adalah yang terakhirlah kisah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Saya ingat sikit, banyak juga pembahasan. Saya ingat sikit, Allah, sebab pembahasan dia tu jadi banyak. Tak apa, last cerita Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Orang jumpa Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, orang kata, ya Imam, ya Syekh, nah aku bawakan duit ini, datang pada engkau, ambil lah. Imam Junaid Al-Baghdadi punya sifat qanaah kita nampak kat sini. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Baik, kamu bawa berapa ratus ringgit? 1,000 ringgit saya bawa. Duit kamu banyak? Ya, duit saya banyak. Kamu perlukan nak menambah duit kamu yang banyak tu? Ya, saya nak duit saya lagi banyak. Oh, sebenarnya bukan saya orang miskin, sebenarnya kamu orang miskin. Dah duit saya 1,000 saya bagi kat kamu. Itu qanaah lah. Cukup apa yang ada. Imam Junaid tak perlu. Maka Imam Junaid kata, saya lagi kaya daripada kamu, sebab apa yang ada tu mencukupkan saya. Kamu yang banyak tak cukup. Kamulah fakir, bukan saya. Kamu dah miskin, bukan saya. Dah duit bahagian saya kamu nak bagi, saya sedekahkan pada kamu. Wah, makan dalam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati kita qanaah, jadikan hati isteri kita, keluarga kita, mak ayah kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan yang qanaah. Hidup dengan kawan qanaah ni seimbang akhirat, seimbang selalu kita bersyukur. Selalu kata moga-moga kita ini hidup qanaah, hidup yang secukup apa adanya. Nak tahu kawan yang dia qanaah kata, kalau kita kata kita hidup secukup adanya, dia kata tak boleh ya, kena tambah sikit ya, no, untuk akhirat. Itu bukan qanaah dah tu. Moga-moga Allah SWT bantulah urusan dunia kita dan akhirat kita. Moga-moga muzakarah yang kita muzakarah, moga-moga Allah berikan kekuatan untuk kita amalkan dan kita sampaikan pada orang yang tak ada pada majlis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depa buat kita macam hamba, dia kata. Sebab kita seronok sangat menghambakan diri dengan artis dan sebagainya. Diri lama, sementara nak tunggu ni artis ni nak main, dia kata teruk kita dilayan. Jangan mengejar kecemerlangan. Kalau mengejar kecemerlangan, menipu dalam kerja, tikam orang daripada belakang,